lebih susah, lebih berat kita sabar di atas meninggalkan maksiat. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Nah, tapi yang kita murah di sini malam ni kita akan bicara hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi termasuk belakang waktu kita nak hijrah sebab selepas daripada Rasulullah kata ada satu hadis, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah selepas daripada menang Mekah. Waktu hijrah apa? Hijrah yang wajib, hijrah wajib. Ada dah. Tadi. Tapi ada hijrah daripada perkara yang tak baik kepada perkara yang baik. Itu ada. Hijrah juga istilah dia. Lepas hijrah juga. Baik. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelum daripada berlaku peristiwa hijrah, sebelum daripada berlakunya peristiwa hijrah, maka Rasulullah ada perjanjian dengan orang Yathrib. Orang Yathrib ni orang mana? Nah, dulu nama Yathrib ialah orang Madinah. Madinah nama Yathrib dulu. Negeri yang gelap, negeri yang banyak penyakit. Yathrib namanya banyak penyakit. Nah, baik. Apabila berjumpa siapa mari tu? As'ad bin Zurarah. Dan Rasulullah pun buat cadangan. Dan macam mana Rasulullah bila nak pergi di Madinah. Nah, bila nak pergi sana, Rasulullah pun insya-Allah. Nah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah kepada Madinah, ada dah hijrah di kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada setengah bahagian sahabat hijrah kepada Habasyah. Hijrah kepada Habasyah 2 kali sebelum daripada Rasulullah hijrah kepada Madinah. Nah, di kalangan sahabat. Kalau kita tengok dalam kitab, ada kitab hadis yang panggil Nurul Yaqin. Kitab Nurul Yaqin ada sebut hijrah yang pertama hijrah kepada Habasyah. Tapi tak berjaya hijrah sana. Nah, balik semula. Hijrah yang kedua pula pun tak berjaya. Hijrah yang ketiga hijrah kepada Taif. Hijrah kepada Taif. Pada Taif ini peristiwa besar. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ni. Nah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak hijrah tu sebab apa? Yang pertama sebab tak boleh nak berkembang agama. Yang keduanya kerana tergugat dengan musyrikin, dengan kufar. Dan dengan orang kufar, dengan musyrikin, sekak sana, sekak sini, halang sana, halang sini. Sebab tu dan kena hijrah. Itu dia. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah kepada Madinah, maka Rasulullah hijrah kepada Taif. Hijrah pada Taif ni, kalau siapa-siapa pergi buat umrah pergi di Taif ni, Allah, bukit tinggi nak sampai Taif ni. Dia ada 2 jalan dah. Ada jalan bukit, ada jalan luar, jalan highway. Kalau kita ramai nak kereta ni, mari ikut jalan bukit ni. Bukit tinggi-tinggi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah kepada Taif untuk nak menyebarkan agama Allah, untuk nak sebarkan agama ni, nak meninggikan agama, nak meluahkan agama ni. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah, tapi pergi siapa di sana? Allah, ujian Allah yang sangat teruk. Nah, siapa di sana dan orang Taif tak terima. Juga ketua Taif kata mana? Janganlah kita biar Muhammad balik begitu ya. Kita kena buat sikit supaya dia ingat, dia cam. Suruh budak-budak baling dengan batu. Dan baling dengan batu. Berdarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga malaikat ketika tu mari bertawar diri. Malaikat mari, wahai ya Rasulullah. Dan apa yang kau hendak nak suruh aku buat dengan kuat Taif hari ni? Aku perintah saja. Macam mana dengan kuat Taif yang menzalimkan kamu hari ni? Apa Rasulullah kata? Wahai malaikat, tak payahlah kamu buat apa-apa. Dan janganlah kamu buat apa-apa dengan kuat Taif, kerana mereka tak faham apa yang aku bawa nak bagi pada mereka. Dia tak faham. Semoga anak cucu dia akan faham agama. Rasulullah berdoa. Dan sehingga akhirnya orang Taif dapat faham agama anak cucu dia. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Berdarah Rasulullah.
Dia berjalan tubik daripada Taif. Sahabat Rasulullah duduk pada satu tempat, duduk sengat, dia istirahat. Mana letak siku di batu. Dan dalam keadaan berdarah tadi. Dan sehingga situ orang panggil bina masjid, orang panggil Masjidil Qom. Dan kalau siapa-siapa pergi ziarah ada Masjid Qom. Qom ni mana siku lah. Asal Rasulullah duduk istirahat di situ. Dalam keadaan berdarah, dalam keadaan letihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Masjidil Qom, tapi masjid tu lama dah. Tak ada orang jaga lah ni pun. Api pun tak ada, air pun tak ada, bilik air pun tak ada. Boleh ziarah begitu. Muslimin muslimat orang panggil masjid yang bersejarah. Di situlah, di belakang masjid tu orang panggil dulunya, orang panggil apa? Pokok punah. Nah, buat zabib, kebun zabib. Kata Rasulullah, jalan ke tu. Dan Rasulullah jalan ke tu, tiba-tiba ada dua orang duduk di jalan zabib tu. Dan tengok Rasulullah, dia bagi buah zabib. Rasulullah pun ambil dan makan, mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada panjang lebar. Atau ada tersebut dalam kitab Nurul Yaqin. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apabila lepas daripada hijrah Rasulullah kepada Taif, balik pada Mekah tak berjaya. Dan duk dakwah, duk sebarkan agama, nak meninggikan agama. Tapi tak boleh pergi dah. Nak sekap di sini. Orang Quraisy pula bertawar pada Rasulullah. Muhammad, kamu duk dakwah, duk mengajak dan menyeru tu menak apa? Kalau sekiranya kamu dah buat kerja ni, kalau menak kepada pakar, kau nak bagi menjadi raja Mekah. Nak jadi raja Mekah. Nah, kalau menak harta, aku nak ambil harta bagi pada kamu. Kalau menak isteri, aku nak ambil yang cantik-cantik di kota Mekah bagi pada kamu, wahai Muhammad. Apa yang kamu nak? Nah, dia bertawar gitu. Tinggal juga lagi ceritanya. Nah, nak pangkat, pangkat, nak harta, harta, nak isteri, bagi isteri. Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi syarat nak berhenti kerja. Nak berhenti kerja dakwah, menyeru agama kepada Allah. Itu dia. Nah, menyerukan sebarkan agama Allah. Agama yang paling tinggi al-Islam ya'lu wala yu'la. Nah, tapi Rasulullah tak terima. Rakyat pada pula pak saudara dia, Abu Talib. Rakyatlah pada anak saudaramu tu Abu Talib. Dia nak apa? Sehingga satu ketika dan Abu Talib pun sebut benda tu. Abu Talib dia yakin, Abu Talib dia percaya dan kata yang Rasulullah dah bawa di agama yang sebenar. Tetapi tak beriman. Mana dia tak mengucap kalimah syahadah tu ya. Maka dia kata, wahai Muhammad, wahai anak saudaraku, dan mudah kerja dakwah ni, mudah sebar agama ni. Agama kau memang betul dah, tapi ada orang musyrik dibagi tawar padamu supaya mutukan berhentilah kerja ni. Mu nak jawatan dia bagi jawatan, mu nak apa semua dia bagi. Dan mu nak sembahyang pun tak apa, tak ada masalah kata dia. Tapi berhenti kerja agama ni. Rasulullah jadi di situ kata ulama, Rasulullah rasa sedih. Kerana lama dia dengan pak saudara dia jaga dia ni. Mana pak saudara tu dia kasih sangat dengan Abu Talib ni. Muslimin muslimat yang kasih Allah. Dan maka Rasulullah kata sekiranya dan boleh ambil bulan masuk tangan kanan, tubik tangan kiri sekali tu. Nah, mana aku tak berhenti. Kerja ni, kerja agama, aku tak akan berhenti. Dengan keadaan dia sedih hati, pak saudara dia bagi tahu begitu. Kata ulama dengan sebab itulah Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada dia. Walaupun Rasulullah masuk di hadapan Abu Talib. Ketika Abu Talib nak meninggal dunia ni, ya ammi, wahai pak saudaraku, mengucaplah kalimah syahadah, uhaju inda rabbi, aku nak jadi saksi di sisi Allah. Tapi Abu Jahal pula? Abu Talib tak boleh ucap. Kata, wahai anak saudara, bukan aku tak percaya pada kamu, semua yang buat tu benar, tapi aku ni malu pada kawan-kawanku. Itu dia puncak yang tak dapat hidayah kata semua ulamanya. Dan dengan sebab Rasulullah bersedih hati sewaktu dia bertawar apa yang musyrik bagi tahu pada Abu Talib tadi. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, semakin hari makin merebak, semakin hari makin sebar agama. Dan Abu Jahal tengok, tak boleh biar dah begini. Kalau kita biar begini, maka lagi berkembang. Sebab Rasulullah ni orang yang halim, orang yang lembut, orang yang bijak, orang yang bercakap lemah lembut, orang yang manis, orang yang mana akhlak yang sangat tinggi,
Orang tengok dia, orang nak dapat memeluk agama. Nah, maka dia panggil lah. Di kalangan pembesar musyrikin, dia panggil kabilah tu, kabilah ni. Kata setengah ada 14 kabilah. Panggil ketua, wakil-wakil mari. Mari bersidang di mana? Di satu rumah, satu binaan yang dikatakan Darun Nadwah. Darun Nadwah ni satu bina, satu tempat dan satu dewan. Itu dia, satu dewan untuk bermuzakarah, untuk bermusyawarah. Dewan musyawarahnya dah lama dah. Siapa yang bina ni? Darun Nadwah. Kalau kita tengok dalam kitab Nurul Yaqin, yang binakan Darun Nadwah ialah kena kepada Qusay. Qusay ni kalau kita baca rawi itu ada Ibnu Qusay. Dan mana nenek moyang Rasulullah. Qusay ni ada berkaitan dengan Rasulullah. Nenek moyang Rasulullah. Qusay ni dia bina satu rumah, satu dewan untuk tempat musyawarah. Dan mana rumah? An-Nadwah, mana tempat perjumpaan. Itu dia. Ada masalah apa? Musyawarah situ nak Darun Nadwah, nak buat surah ke? Nah, buat majlis Rasul ke? Musyawarah situ. Contoh banyak. Dan mana tempat musyawarah? Darun Nadwah. Muslimin muslimah yang dikasihi Allah. Siapa yang diketua bosnya? Tak lagi lah. Amr bin Hisham. Ataupun dikatakan Abu Jahal. Nama dia Amr bin Hisham. Dan sebab Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, aku muliakan, aku tinggikan Islam itu dengan bi'umaraini, dengan dua orang Umar. Dan sebelum daripada Sayyidina Umar masuk Islam, Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, dan aku tinggikan Islam bi'umaraini, dengan dua orang Umar. Salah satu pemana tak kira lah. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Tetapi Allah Ta'ala hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Jahal tak dapat hidayah. Banyak lebar cerita dia. Muslimin dan muslimah yang dikasihi Allah, apabila berkumpul di dalam satu tempat yang dikatakan Darun Nadwah, dan bagilah kita pemusyawarah di antara dan AJK ni dan wakil-wakil daripada kabilah masing-masing. Macam mana dengan kita nak buat dengan Muhammad sekarang ni? Nampak merebak. Dan siapa yang ketua ni? Abu Jahal. Ya, panggillah kabilah ni. Masing-masing bagi cadangan pendapat. Kita halau dia, kita bunuh dia, dan kita ambil halau, kita letak tempat yang jauh. Maka semua tu tak terima belakang. Kerana Rasulullah ni dua kabilah yang tak panggil. Dalam Quran dua kabilah mana Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Sebab Bani Hashim, Bani Muttalib ni bani keturunan yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kabilah ni dia tak panggil. Kalau lain panggil belakang. Tapi ada di kalangan wakil seorang, bukan wakil dia semata panggil siapa? Abu Lahab. Kau sahabat Rasulullah panggil buat Abu Lahab. Dia dengar ya. Itu dia. Orang ni kata kalau kita bunuh, dan kita bunuh dia, Hujah kata, nak bunuh macam mana? Dia dan Muhammad ni bukan seorang diri dia, ada keturunan dia, ada pengikut dia. Jadi musuh besar, tak ada pasal pula. Itu dia. Dan habis musyawarah, Abu Jahal katakan, aku nak show begini, nampak ada semua ni. Kita malam ni, kita ambil orang yang kuat, orang muda, dan ambil wakil seorang-seorang daripada setiap kabilah seorang. Kita pergi di rumah dia, masuk di rumah dia, kita pakai cincang sikit-sikit seorang. Pandai pemusyawarah Abu Jahal. Kalau orang show benda nak baik tu, orang pemusyawarah Abu Jahal tu. Benda baik dia lawan lalu. Buat program tu, tak boleh, program ni tak boleh. Contoh. Muslimin, muslimat yang dikasihi Allah. Semua nampak. Apabila kita pakai dibuat, tak ada nama siapa. Nak buat kali ni, pakai buat belakang. Keputusannya. Begitulah keputusan. Jadi malam ni kita pergilah di rumah Muhammad, kata dianya, kita buat. Dalam Darun Nadwah tu, dan Dewan Musyawarah tak ada. Pemberita tak ada. Tertutup musyawarah ni dengan cara tertutup. Tapi ada Jibril, dia tak tahu. Jibril pun
Seru kepada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, sekarang ni orang duk rancang. Dan malam ni dia akan mari rumahmu, dia akan cincang sekian dia cerita, buatlah persiapan hijrah. Tu punca nak berhijrah. Siapa nak hijrah tempatnya? Kalau panggil tempat duduk ni, dia ingat juga tempat duduk tanah air kita ni. Kenapa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun kepada rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di rumah Bakar, wahai Bakar, malam ni kita nak hijrah. Baik Rasulullah, dah siap. Rasulullah, kami sediakan kuda, kami sediakan makanan, malam kita berhijrah. Tapi Rasulullah kata nak hijrah pada waktu malam. Nak berhijrah pada waktu malam. Itu dia. Apabila sampainya waktu malam, maka Rasulullah bagi tahu pada Sayyidina Ali, wahai Ali, malam ni mu tidurlah tempat aku tidur ni. Malam ni mu tidur tempat aku tidur, dan kita akan berjumpa di Madinah. Sayyidina Ali kata, aku tak mati. Yakin sahabat dengan perkataan Rasulullah. Apabila Rasulullah kata itu, Sayyidina Ali kata, aku tak mati lagi. Malam ni macam-macam mana aku tak mati. Sebab Rasulullah cakap bukan nafsu dia, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ada satu peperangan kan. Rasulullah kata, kamu pegang bendera. Apabila kamu mati, mu pula pegang bendera. Apabila mu mati, mu pula pegang bendera. Apabila mu mati, mu pula pegang bendera. Tiga-tiga ni kata, aku syahid dah. Syahid sungguh. Rasulullah cakap apa yang dia cakap betul. Mati yang pertama orang yang pegang bendera. Mati yang kedua, yang ketiga pegang. Yang keempat tak mati. Rasulullah tak kata. Muslimat yang dikasih Allah. Sayyidina Ali pun tidurlah tempat Rasulullah. Dan puak dia umarilah duduk keliling. Nanti dulu dia tidur. Nanti tengah malam sikit kita naik. Maka Jibril buat turun, wahai Muhammad, apabila kuat lagi membacalah doa. Baca ayat, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ambil siu hamu-hamu. Ni doa ni. Nampak orang belum baca. Dan waja'alna min baini aydihim saddan, minta Allah Taala jadi penepih depan, penepih belakang, dia tak nampak perjalanan kita. Nampak orang belum baca. Yang mufasir masuk mata boleh. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Rasulullah buat. Apabila buat hamba tadi, Allah Ta'ala bagi rasa mengantuk. Mengantuk weh. Nak mari musyrikin tadi, nak mari bunuh Rasulullah ni. Pokok musyrikin mari, rasa mengantuk, ni pun rasa mengantuk. Jadi nanti kita rehat petang kata dia. Ni pun rehat, ni pun cedera, ni tu lena. Rasulullah pun jalan di hadapan pokok dia. Jalan depan tu. Tak nampak Allah Ta'ala jaga sampai rumah Bakar, maka berjalanlah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila dia jaga, boleh kita naik. Dan dia tak tahu dah Rasulullah pergi dah. Maka dia naiklah, naik tendang pintu rumah Rasulullah. Nampak ada selimut itu, peti selimut itu. Selimut yang boleh, selimut tak ada nampak apa. Ada seorang tu bawa tu pedang, nak takis dah dah. Jangan kata dia, nanti dulu. Kita kejut dia, gerak dia. Kalau bunuh selalu, mati tak sakit, tak sedap. Kita gerak dia dulu, kata kita ingin sikit. Anak zalim ni, sikit ni. Karuk sungguh sikit. Dia gerak. Sayyidina Ali buka. Dia kata, Aliyun la Muhammad. Ali bukan Muhammad dah ni, kata dia hanya. Lepas lah. Pegang Sayyidina Ali. Pegang Sayyidina Ali. Wahai Ali, mana Muhammad? Sayyidina Ali pun sedar juga dia. Mu duk tunggu, tanya aku apa? Mu duk tunggu tadi, mu tak tanya aku apa? Tu mu duk sedar dia ramah, bagi penampas selalu dah. Lepas ni. Dan buatlah Sayyidina Ali ketika nak lawan pun dia ramah. Tarik Sayyidina Ali pergi depan Kaabah. Dia teruklah nak buat tu. Mesti dia kena pergi rumah Abu Bakar. Sebab Abu Bakar tu kawan rapat dia. Pergi rumah Abu Bakar. Dan siapa keluar? Asma. Asma anak Sayyidina Abu Bakar. Mana ayahmu? Tak tahu mana. Anak tak tahu kok. Gitulah kita kata. Tak tahu boleh ayah ke mana, tak tahu kata dia nya. Nampak cabut subah dia. Apa kata? Subah. Cabut subah. Kuat dapat dia. Tarik dia depan Kaabah. Ni dah Sayyidina Ali dah ingat lama ni. Dan aku ni macam mana Allah teruk dia buat ni. Kena belakang. Sebab tu tahun yang menang Mekah tu.
Apabila tahun menang Mekah tu, Sayyidina Ali kata apa? Hazal yaum yaumul malhamah. Hari ni macam mana aku nak cincang buat ni. Ya, aku ingat seorang-seorang hak tapar aku dulu ni. Semasa aku di rumah Rasulullah ni. Hazal yaum yaumul malhamah. Hari ni hari daging. Mana hari aku nak cincang daging kuat-kuat ni. Hari menang Mekah. Terdengar di Rasulullah. Terdengar di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata begitu. Rasulullah kata macam mana? Wa ya Ali, wahai Ali, hazal yaum yaumul marhamah. Tengok sifat Rasulullah. Tak ada dendam langsung. Dengar pada Rasulullah, wahai Rasulullah dengar, wahai Ali, hazal yaum yaumul marhamah. Wahai Ali, hari ini hari yang lebih kita kena berlemah lembut dengan Tuhan. Kita menang dah. Nah, mana kita tunjuk akhlak yang baik. Kita tunjuk akhlak yang baik. Tu dia. Hadzal yaum yaumul marhamah. Tu dia. Tanya ni pun tak apa. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gilah dengan Abu Bakar dan hijrah keluar daripada kota naik di gua tu. Dalam malam gelap gelita. Tak ada orang laku tak boleh dah sebab kalau nak bawa laku tu orang nampak. Tu dia. Dia masuk dalam gua dan Abu Bakar kata Rasulullah nanti dulu dan dia masuk buat bersih. Abu Bakar masuk, Rasulullah masuk, buat musyrik turun. Dan lapor buat salah. Burung titi, burung merpati buat dia bertelur. Dan tu dia. Ibu karung tu siapa tak lapor Rasulullah. Ibu karung. Panggil apa sini? Karung. Karung juga lupa kan. Siapa lapor Rasulullah. Kuat musyrikin sampai situ. Sampai. Nak kata masuk dalam gua, betul tak seka. Dah, sekarang lapar pun dah elak. Burung berpati pula situ. Lapak kaki pun tak ada. Tak nampak lapak kaki di mana ni. Cicak dia cak. Cicak dia tunjuk tu. Dalam gua ni cicak. Sebab tu suruh nak bunuh cicak ni. Nampak cicak suruh nak bunuh. Karung pasing. Cicak. Sebab tu kalau orang semayang kadang-kadang berok. Kalau semayang ni tak subang kita, teruk cicak. Baik, muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Duduk riba Rasulullah apabila Abu Bakar riba Rasulullah tidur dalam riba Abu Bakar. Telinga selalu dah letih. Kalau kita tengok gua sok tinggi. Tu dia. Tidur telinga. Tiba-tiba jaga Rasulullah kena air mata Abu Bakar tu titik jatuh di pipi Rasulullah. Tak jatuh jaga. Tengok Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis apa? Ya Rasulullah, kerana kaki kami disengat oleh jengking kala yang berbisa. Sakit sangat ya Rasulullah. Tu dia. Dan titik air mata jatuh. Sebab tu semasa Rasulullah wafat tadi, Sayyidina Umar kata nak latih khalifah tu. Sayyidina Umar kata, nak latih khalifah ni kena latih Abu Bakar, kata dia. Sebab Allah Ta'ala sebut yang duduk dalam gua fil ghar tu siapa? Rasulullah dengan Abu Bakar. Tu dia. Duduk dalam gua tadi. Apabila cerah, maka Rasulullah keluar dengan Abu Bakar, berjalan. Tu dia. Dia ada orang buat jalan tu. Dalam kitab Nur Yakin sebut, Rasulullah nak berjalan tu, Abu Bakar dia upah dah. Abdullah bin Quraiqi. Abdullah bin Quraiqi. Dia orang ni bukan Islam dah. Dia upah. Sebab orang ni Abdullah ni dia orang panggil duduk mai hutang semua. Dia tahu jalan-jalan pitah-pitah ni dia tahu. Maka Abu Bakar dia upah Abdullah bin Quraiqi bawa jalan. Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampainya di Madinah, dan maka disambutlah oleh para Ansar. Itu dia kata tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina fada'a lillahi da'i. Sambutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bagi punca peristiwa yang berlaku hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai sekarang tahun di dalam Islam digunakan hijrah. Tahun dalam Islam digunakan hijrah sikit lagi. Lebih masalahnya tadi.
Nah, sebab apa diguna hijrah? Nah, semasa Rasulullah tak ada lagi. Semasa Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah pun tak ada lagi. Nah, semasa Sayyidina Umar menjadikan khalifah kerana agama tersebar kepada 3 suku dunia, maka ketika tu surat-surat di luar-luar negeri pun sampai di Madinah. Yang duk jadi tukang timur surat Usman siapa? Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi tukang surat, ambil surat nak hantar surat, dia lah. Maka Abu Musa Al-Ash'ari kata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kita nak hantar surat macam mana ni? Kita tak ada tahun ni. Tahun hijrah, tahun apa tak ada lagi. Surat awak adalah Miladiyah, Mishi. Ada tahunnya. Kita ni sebagai pusat besar ni kena ada lah. Kena ada tertib sikit. Lalu tu dah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu panggillah pembesar sahabat yang ada lagi masa tu, panggil bermusyawarah. Wakil situ, wakil sana. Nah, musyawarah. Kita nak letak tahun dalam Islam ni, apa nak guna Islam? Nah, ada setengah. Dan dia bagi pengusuran, ya Amirul Mukminin, kita letak tahun baru ialah hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tahun baru, orang panggil miladiyah. Itu dia. Nah, Sayyidina Umar pun dengar terima pengusuran. Dia fikir-fikir miladiyah. Tak apa dah. Ada setengah di kalangan sahabat, maka dia kata, ya Amirul Mukminin, kita letak tahun baru di dalam Islam ni, kita letak hari wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun wafat Rasulullah. Terima Sayyidina Umar tak terima. Dan sebab apabila tahun baru ni ingat pada hari wafat Rasulullah. Dan hari wafat Rasulullah tu Sayyidina Umar tu sebab tak tahu macam mana, jadi semacam mana dia tak boleh terima. Buat tubik pedang ni. Dan siapa-siapa yang katanya Rasulullah meninggal, pun pacu tekak selalu dah. Dan sifat yang kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat ini kasih Allah. Maka di situ Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan Sayyidina Ali kata, ya Amirul Mukminin, kita letak tahun dalam Islam, kita letak hijrah. Tu. Siapa syur? Sayyidina Umar, itu Sayyidina Ali syur. Sebab apa? Sayyidina Ali katanya, al-hijrah ma tufarriqu bainal haqqi wal batil, kata dia. Sebab hijrah Rasulullah inilah ialah satu perkara yang nak beza di antara benar hak dan benar batil. Apabila Rasulullah hijrah kepada Madinah, boleh diri Jumaat. Apabila Rasulullah hijrah kepada Madinah, boleh sembahyang dengan secara berjamaah. Apabila Rasulullah hijrah kepada Madinah, boleh menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi ada beza di situ. Lalu tu Sayyidina Umar pun setuju dengan pendapat Sayyidina Ali tadi. Lalu itulah yang musyawarah buat keputusan, dan di dalam Islam kita guna tahun hijrah. Itu dah mula sampai sekarang tahun hijrah. Hijrah tu kira mana? Kira pada hijrah Rasulullah. Ambil daripada kota Mekah kepada Madinatul Munawwarah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, apabila Rasulullah berpindah kepada Madinah, maka ditukarkan nama jadi Madinatul Munawwarah ataupun Darut Tayyibah. Tayyibah pun ada juga. Dan Madinah Al-Munawwarah dulu nama Yathrib. Yathrib ni bandar yang gelap, bandar yang banyak penyakit. Apabila Rasulullah berpindah pada Madinah, maka letak nama Madinah, bandar yang ada keamanan, bandar yang ketaatan kepada Allah, bandar yang baik. Madinatul Munawwarah ada, bandar yang bercahaya-cahaya. Allah panggil jadikan tanah haram Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, apa jadi jugalah Madinah ini benar-benar ni bersih. Jadi tanah haram Madinah semacam mana apa jadikan Mekah, dengan sebab Nabi Ibrahim menjadikan tanah haram Mekah tadi. Dia diberkati tadi Mekah tadi dengan sebab Nabi Ibrahim. Maka Allah Taala terima tadi, Allah Taala bagi bandar Madinah bandar yang barakah. Dan timbangan perniagaan semua hidup dengan secara makmur. Dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah kepada Madinah tadi. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, maka tahun dalam Islam kita letak tahun baru, orang panggil hijrah. Ni Allah panggil berapa dah? 1442
1441 Hijrah. 1441 Hijrah. Ambil pada hijrah Rasulullah daripada Makkah kepada Madinah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ayat Quran dia ada dua. Ada Madaniyah, ada Makkiyah. Ayat Quran ada dua, ada Madaniyah, ada Makkiyah. Madaniyah ni mana ayat yang turun selepas daripada Rasulullah hijrah kepada Madinah. Kita panggil Madaniyah. Ayat yang turun sebelum daripada Rasulullah hijrah kita panggil Makkiyah. Ayat ada dua, ada Madaniyah, ada Makkiyah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang panggil dan secara ringkasan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah kenapa? Li'a'la dinillah. Kerana nak meninggikan agama Allah, kerana nak mensebarkan agama Allah. Di hari ini juga muslimin muslimat yang dikasihi Allah, kita jangan semata-mata sambutnya hijrah, sambutnya tahun baru, kita kena ingat apakah jasa, apakah pengorbanan para sahabat, apakah pengorbanan Nabi tentang hijrah, peristiwa hijrah. Bukan senang tu. Bermalam-malaman dalam gua yang gelap, tak ada makanan, susah perjalanan, untuk nak menegakkan agama Allah. Nah, kita ni sambut hijrah buat maksiat. Nah, buat majlis tu tapur dengan maksiat. Allah panggil menyanyi, mari konsert. Apa? Hijrah. Salah benar. Dengan syarat. Nah, kita cuma buat majlis untuk dapat memperingatkan mujahadahnya, pengorbanannya Nabi SAW dan para sahabat untuk nak berkembangkan agama Allah. Dan dengan melalui hijrah Rasulullah SAW. Maka kita sama-sama lah kita azam kita niat. Dan kita pernah hijrah. Hijrah apa? Hijrah amalan kita. Ya, supaya amalan kita jadi amalan yang baik. Kita menggunakan diri kita untuk menjadikan manfaat sebanyak-banyak kepada masyarakat. Khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bagi manfaat kepada manusia. Sebab tu kita nak ada tolong-menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, bantu-bantu. Sebab tu kita buat amalan kurban boleh kita bagi daging kepada orang yang susah, orang miskin, bantu mereka. Bantukan anak yatim, bantu tempat mengaji, semua ni ada hikmah. Nah, satu hadis akhir ni. Satu hadis. Ada sebuah kitab minat. Ini teringat baca selalu. Nah, dia ahli syurga dengan ahli neraka ni akhirat esok dia nampak. Ahli syurga tengok ahli neraka, Allah teruk. Nah, teruk ahli neraka ni. Ahli neraka tengok syurga Allah sebenarnya dia. Nah, inna rajulan min ahli jannah yasrafu ala ahli an-nar. Sesungguhnya seorang lelaki dia daripada ahli syurga, dia hadap pada ahli neraka. Dia tengok neraka. Tiba-tiba ada dalam ahli neraka tu dia kenal orang duduk dalam syurga ni. Tengok-tengok, kenal kawan ni. Dia ada neraka, tengok kawan ni dalam syurga. Dia tanya. Fayaqulu, maka berkata ia laki-laki dalam neraka ni. Hal ta'rifuni? Fulan, ya fulan bin fulan, hal ta'rifuni? Ada kamu kenal aku? Tanya, kenal tak? Ahli syurga tengok. Ma a'rafuka, aku tak kenalmu. Sedih sungguh dia. Nah, dia dah syurga, dia senang tak kenal kita. Dulu kot makan sekali. Contoh. Nah, dia kata ma a'rafuka, aku ni tak kenalmu ni. Man anta, siapa kamu ni? Mana tak kenal sungguh, tak ingat. Man anta, kamu ni siapa? Cuba cerita tengok. Dan maka seorang lelaki yang duduk dalam neraka ni katanya, anal ladzi mararta bi. Aku ni adalah seorang lelaki yang duduk atas dunia dulu, mu ni pernah jalan lalu ke aku. Satu hari mu ingat tak, mu berjalan lalu pada aku, tiba-tiba mu sampai depan aku ni, mu dahaga air. Dan aku duk minum air. Nah, maka mu pun dahaga air. Fastasqaitani, maka ketika tu mu minta aku ni air pada aku. Minta tolong, nak air sikit nak minum, aku dahaga ni. Nah, maka aku pun bagi air pada kamu. Mu minum syurbatama'in. Setengah air mu minum. Apabila ahli neraka cerita macam tu, ahli syurga bawa kata, aku kenal dan ingat ini. Qad araftu, sesungguhnya aku kenal. Ya, betul. Itu dia. Nah, maka ahli neraka katakannya, ya fulan, fulan,
fashfa'li biha inda rabbik. Hei fulan, mintalah tolong aku ni, syafaat aku dengan sebab aku pernah bantumu dulu di atas dunia ni, inda rabbik, di sisi Tuhan engkau. Sebab apa? Ahli syurga ni boleh ziarah Allah. Ahli syurga ni boleh ziarah Allah. Ahli neraka tak boleh. Jadi minta tolonglah mu ni, sabarlah, tolonglah aku ni di sisi Allah. Maka seorang lelaki ni dia mengadu dan cerita pada Allah, ya Allah, si fulan tu sekian. Dan dia tengok Allah, dia tengok saya, dan dia kenal tak kenal. Dia ni pernah bagi minum pada saya, sekarang ni dia duduk di dalam api neraka, dan dia minta tolong syafaat dia. Adakah apa izin pada saya ya Allah? Maka Allah kata silakan. Allah Taala kata silakan. Dan maka seorang lelaki dalam syurga ni boleh syafaat orang yang duduk dalam